Si Zizi ni cuba beranikan diri dia. Dia jenguk belakang van dia sekali lagi. Dengan harapan benda yang menumpang tu tak ada lagi lah hendaknya. Tapi rupa-rupanya harapan tinggal harapan je. Benda tu masih ada duduk bersila kat lantai van dia. Tercegat je kat situ. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik. Syukur Alhamdulillah. Malam ni sekali lagi kita dapat bersama dalam segmen Malam Mistik kat channel Anas Rahmat. Apa khabar korang semua? Aku harap korang sihat-sihat je selalu. Okay, sebelum tu aku nak kenalkan diri aku buat siapa-siapa yang masih tak kenal aku lagi ni. Okay, nama aku Anas Rahmat, your storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Okay guys, malam ni special sikit. Kalau seperti mana yang aku ada info kat Instagram aku baru-baru ni, malam ni aku nak bagi korang satu hadiah. Aku nak bagi korang satu mug yang special ni. Kejap. Mug ni. Dekat belakang dia ada design, kat depan dia pun ada design. Malam Mistik punya mug special lah. Aku nak bagi kat seorang penonton premier aku pada malam ni yang bertuah. Caranya mudah je. Korang kena tengok cerita aku ni sampai habis. Dekat ujung cerita ni, aku akan tanya satu soalan mudah je. Dan korang kena jawab melalui live chat tu. Siapa yang jawab paling cepat dan tepat, dia adalah pemenangnya. So, korang kenalah fokus dengan cerita aku malam ni. Okay guys, simple je. Yang mana dapat jawab tu, nanti aku akan postkan ke rumah dia terus. Okay? Cerita kali ni aku petik daripada Facebook yang ditulis oleh seorang mamat ni yang bernama Azizi Selamat, yang berkongsi pengalaman mistiknya ketika melalui rawang bypass sendirian ketika tengah malam untuk pulang ke Kuala Lumpur. Cerita pasal rawang bypass guys. Korang tahu kan rawang bypass ni kat mana kan? Takkanlah korang tak tahu kan? Tak apalah, kalau yang tak tahu tu aku cerita sikit lah pasal rawang bypass ni. Rawang bypass ni merupakan satu lebuh raya yang menghubungkan antara Rawang dan Serendah untuk ke Kuala Lumpur. Lebuh raya ni dapat memendekkan perjalanan ke destinasi hanya 30 minit je guys, daripada 2 jam yang sepatutnya. Senang cakap, memang shortcut lah kalau korang lalu rawang bypass ni. Tu sebut sedikit lah pasal rawang bypass yang aku dapat kongsikan kat korang. Korang nak tahu lebih-lebih pasal rawang bypass ni, korang google je lah. Banyak cerita pasal rawang bypass ni. Okay? Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni, bantu aku tekan button subscribe tu, tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada cerita aku ni guys. So, apa tunggu lagi? Let's roll on Malam Mistik. Zizi ni ada buat part-time service angkat-angkat barang menggunakan van. Macam ala-ala Lala Move lah. Memandangkan dia memang ada sebuah van dia sendiri, so daripada van tu tak jalan, so dia ambil lah van tu buat part time, ambil upah servis angkat-angkat barang. Hari tu dia dapat job bawa barang niaga daripada Puchong ke Econ Safe Batang Kali. Perjalanan yang dirancang adalah pada pukul jam 11 malam nanti. So sebelum pukul 11 malam tu, dia dah ready dah kat kedai makan tu, kedai yang order himat servis dia tu. Sampai-sampai je kat kedai tu, si Zizi ni pun mulalah kerja-kerja loading barang ke dalam van dia. Barang-barang tu semua settle loading dalam ngam-ngam lebih kurang dalam pukul 11.30 malam macam tu. Perjalanan daripada Puchong ke Batang Kali tu pula dianggarkan ambil masa lebih kurang dalam 1 jam lebih. Sebenarnya si Zizi ni taklah risau sangat masa waktu nak pergi tu. Sebab ada seorang pekerja kedai makan tu yang naik sekali dengan Zizi. So senang cakap, adalah yang meneman dia masa waktu pergi ni. Yang merisaukan si Zizi ni,
bila waktu balik sebenarnya. Sebab dia tahu waktu balik nanti, lepas dia drop barang-barang ni semua, termasuklah pekerja kedai ni, dia akan balik drive seorang-seorang melalui jalan yang sama tadi. Dalam hati dia berkata, macam manalah aku nak tempuh jalan ni waktu balik. Bisik si Zizi ni dalam hati dia. Dari Puchong, lalu ke Lok Yu, lalu ke Jalan Templer, lepas tu lalu Rawang Bypass, terus ke Batang Kali. Itulah laluan yang akan dia guna masa perjalanan pergi. Dah tentu jugalah dia akan guna laluan yang sama masa balik nanti. Cuma yang lebih mencabar sikit waktu balik nanti, sebab dia kena drive sorang-sorang. Lebih kurang jam 1.10 pagi macam tu, ngam-ngam Zizi ni sampai Econ Safe Batang Kali. Dia tak sembang banyak pun bila sampai tu. Cepat-cepatlah dia turunkan terus semua barang-barang tu sepantas yang boleh. Settle je turun barang, si Zizi ni teruslah siap-siap nak teruskan perjalanan balik dia. Ji, kau nak terus balik ke? Aku rasa baik kau stay dululah, Ji. Dalam pukul 2 pagi ataupun 3 pagi tu, kau geraklah balik. Lagipun waktu-waktu macam ni, Ji, aku rasa tengah aktif benda-benda macam tu Zi. Dengan tiba-tiba brother yang guna servis Zizi ni nasihatkan dia suruh dia stay dulu, balik dalam pukul 2-3 pagi. Aduhai, dah kenapa pula brother ni boleh trigger pula pasal benda-benda macam tu malam-malam macam ni, di waktu-waktu macam ni. Tak apalah bang, sebab lagi lewat kang, lagi seram nanti, lagi berat nanti saya nak balik nanti. Pada anggapan si Zizi ni, waktu lebih kurang macam ni, lebih kurang jam 1 ataupun 2 pagi ni, mesti ada kereta atau bas yang akan lalu kat jalan tu. Mustahil sangat lah kalau tak ada kan. Kalau nak tunggukan pukul 2-3 pagi nanti baru nak gerak, makin bertambah sunyi lah kan. Lagi-lagilah pula kalau kat Rawang Bypass tu. So lepas dia habis sembang dengan brother tu, tak lama lepas tu, Zizi ni pun mulakanlah perjalanan balik dia dengan beberapa titipan doa. Settle je berdoa tu, Zizi masuk dia terus jalan. Masa baru-baru gerak tu, hujan dah mula renyai-renyai. Sambil memandu tu, si Zizi ni buka lah radio, channel radio IKIM. Tak pernah dia buka channel IKIM. Malam tu dia layan channel IKIM. Antara sebabnya dia layan channel IKIM ni, dekat channel IKIM tu tengah siarkan alunan orang mengaji. Dalam otak si Zizi ni terfikir, time ni lah dia nak dengar orang mengaji. Selalunya tangkap lentok punya lagu je yang dia layan. Lagilah pula kalau time-time malam macam ni, memang jarang dia dengar radio orang mengaji ni. Lebih kurang 30 minit dia dah memandu ni guys. Akhirnya dia sampai kat tempat yang paling menggerunkan dia dan paling dia risaukan malam tu, Rawang Bypass. Kau boleh agakkan macam mana keadaan Rawang Bypass ni kalau dah malam-malam macam ni. Tempatnya tinggi, keadaan jalan masa tu pula memang lengang gila. Memang tak ada kereta langsung yang lalu lalang. Kiri kanan hutan, gelap je. Masa ni, keadaan yang dia fikirkan masa awal-awal dia bertolak tu betul-betul di luar jangkaan dia. Masa awal-awal bertolak tadi, yang dia harapkan ada banyak kereta yang lalu lalang, tapi kali ni sebenarnya tak ada kereta langsung yang lalu, walaupun sebiji kereta pun. Dalam hati si Zizi ni tak putus-putus doa masa tu. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah semangat aku ni, bisik si Zizi dalam hati dia. Lepas tu dia terus je pecut pedal minyak van tu sampai jejak ke lantai dia pijak dah. Dia tekan sampai habis dah. Memang laju perginya. Tapi guys, laju mana je van dia boleh pergi? Paling laju pun 100 km sejam je. Van lama guys. Dia bukan bawa van Venet yang baru canggih-canggih tu, van lama. Tengah-tengah syok dia meluncur laju van dia tu, tiba-tiba, apa hal makin slow ni? Sudah. Van yang tadi meternya tadi nak jejak dekat 100 km sejam tu, tiba-tiba jadi slow daripada 100 km sejam
turun pada 80 km sejam. Lepas tu turun lagi sampai ke 60 km sejam. Kenapa pula lah je. Pedal minyak dah tekan habis dah ni. Tapi kenapa makin slow pula van ni? Masa ni jantung si Zizi ni dah mula berdebar-debar. Duk-dap, duk-dap, duk-dap. Berdentum-dentum jantung dia tu. Dalam keadaan Zizi yang dah mula nak panik ni, tiba-tiba dia nampak ada satu kereta high beam van dia daripada belakang. Mungkin sebab Zizi ni duduk kat lane kanan. Lepas tu kereta tu laju nak memotong agaknya. Ini fikir si Zizi masa ni. Sebabkan matanya dah terasa silau ni, si Zizi ni ubahlah sikit cermin pandang belakang van dia tu. Sebelum dia nak ubah kedudukan van dia tu masuk ke belah kiri. Dengan tiba-tiba guys, terbeliak mata si Zizi ni. Ya Allah, istighfar si Zizi ni dalam hati dia ni. Dia nampak ada orang tengah bersila kat atas lantai van dia, betul-betul kat belakang van ni. Van si Zizi ni tak ada seat belakang, sebab dia nak angkat barang kan. So memang dia terperasan sekilas pandang masa tu, benda tu duduk bersila betul-betul kat lantai van dia. Dia tak dapat nak pastikan sosok tubuh benda tu sama ada perempuan ke ataupun lelaki masa tu, sebab dia cuma tengok sekilas pandang je. Tak berani dia nak pandang lama-lama. Si Zizi ni bersumpah guys, hanya Tuhan je yang tahu betapa takutnya perasaan dia masa tu. Benda yang paling dia tak nak berlaku, paling dia nak elakkan, akhirnya terjadi juga kat dia malam tu. Badan dia ni dah mula menggigil lah masa tu. Kejap-kejap dia rasa macam nak terkencing. Kejap-kejap perut dia rasa macam nak terberak pula. Allah. Macam-macam perasaan dia masa tu. Bulu roma ni kau tak usah cakap lah, meremang-remang dah, mencacak-cacak dah dia naik dah ni. Si Zizi ni kuatkan semangat dia, beranikan diri dia. Dengan nada yang perlahan, si Zizi ni bercakap lah kat makhluk yang menumpang kat van dia tu. Kalau kau nak tumpang aku, kau tumpang lah. Tapi janganlah kacau aku. Aku nak balik ni. Aku baru je lepas cari rezeki. Lepas je si Zizi cakap macam tu, kereta tadi yang high beam dia tu jalan perlahan betul-betul dekat sebelah kereta van dia ni. Bila dah sebelah-sebelah tu, pemandu kereta tu pun buka cermin. Dia nak bercakap dengan si Zizi ni. Bang, hati-hati bang, kita sama-sama keluar daripada jalan ni. Abang duduk belakang saya je, teriak pemandu kereta tu. Seolah-olah macam tahu-tahu je apa yang tengah berlaku kat Zizi ni. Si Zizi ni perasan dalam kereta tu ada sepasang suami isteri dan seorang anak kecil tengah menangis. Ada 3 orang dalam kereta tu, senang cakap. Okey, terima kasih bang, jangan tinggalkan saya bang, jerit si Zizi ni kuat-kuat kat driver kereta tu. Dia syak pasangan suami isteri dalam kereta tu mesti nampak apa yang ada kat dalam van dia. Dan Zizi juga hampir pasti yang diorang ni pun mungkin diganggu juga. Tak apa Zizi, kau kuat, kau kuat. Bisik hati si Zizi ni nak sedapkan hati sendiri lah konon-kononnya. Lagipun sikit lagi je nak lepas rawang bypass ni. Sambil-sambil tu si Zizi ni bacalah ayat kursi. Entah dah berapa kali agaknya dia ulang baca ayat kursi tu. Dia pun dah tak berapa ingat dah berapa kali dia baca. Dengan tiba-tiba radio yang tadinya kuat tu, radio IKIM tu, terus hilang suara. Lagilah buat si Zizi ni bertambah takut dan panik. Mulut si Zizi ni tak putus-putus minta Allah pelihara je perjalanan dia masa tu. Namun walau macam mana pun dia tetap rasa bersyukur sebab ada kereta yang sudi nak menemankan dia. Dikala dia memang betul-betul memerlukan sangat peneman masa tu. Si Zizi ni cuba beranikan diri dia. Dia jenguk belakang van dia sekali lagi, dengan harapan benda yang menumpang tu tak ada lagi lah hendaknya. Tapi rupa-rupanya harapan tinggal harapan je. Benda tu masih ada duduk bersila kat lantai van dia, tercegat je kat situ. Kali ni barulah si Zizi ni nampak sosok tubuh benda yang menumpang van dia ni. Dia nampak macam sosok tubuh
seorang perempuan yang tengah dodoikan something kat riba dia tu. Tengah dodoikan something. Si Zizi ni tak pasti apa yang dia dodoikan. Yang pasti baju dia semua berwarna putih. Bab muka tu memang Zizi tak berapa perasan sangat lah, sebab dia tak berani nak tenung lama-lama sangat muka benda yang menumpang kat van dia ni. Lepas terpandang tu, dia terus tundukkan cermin pandang belakang van dia tu. Biarlah dia tak nampak apa yang ada kat belakang van-nya tu lagi. Cukup lah. Dah 2 kali dah dia tengok. Tak payahlah nak tengok buat kali ketiga. Buatnya kalau tengok yang ketiga kali ni, lepas tu benda tu pun tengok si Zizi sama, tak ke lagi cuak dia buatnya. Silap-silap boleh jadi hara dia buatnya kan. Kau tengok cermin belakang, kejap lagi yang belakang tu tengok kau. Kau pun tengok dia. Kau bayang apa jadi? Tak hara babe dia buatnya. Kalau dah sama-sama bertentang mata. Okay guys, back to the story. Si Zizi ni fikir yang penting dia fokus je buat masa tu. Dia fikir tempat ni tinggi, kalau terbabas ni jatuh terus ke syurga jawabnya. Bisik hati si Zizi ni cuba menenangkan perasaan dia yang memang tengah takut dan bercelaru sangat tu. Selang dalam 10 ke 15 minit macam tu, Zizi ni pun dah melepasi rawang bypass. Turun bypass terus masuk ke jalan Templar. Masa kat jalan Templar tu pun tak kurang hebatnya juga. Gelap semacam je jalan tu. Tapi bila start masuk jalan Templar ni, kereta dah ada 2-3 biji yang lalu lalang macam tu. Membuatkan si Zizi ni rasa lega sikit. Masa ni si Zizi dah mula rasa tenang sikit jiwa dia. Dia dapat rasa benda yang dia tumpangkan tadi tu kemungkinan dah tak ada lagi. Cuma dia je masih rasa takut nak tengok ke belakang. So dia biarkan aja dan dia abaikan aja. Lepas daripada jalan Templar tu, kereta yang temankan si Zizi ni terus horn dekat si Zizi ni dan pecut tinggalkan van si Zizi ni. Si Zizi ni betul-betul rasa bersyukur. Walaupun dia tak kenal sangat siapa orang tu, tapi dia dapat rasakan pasangan yang dalam kereta tu mesti selalu bantu orang. Semoga urusan mereka tu sentiasa dipermudahkan. Doa si Zizi ni buat pasangan yang membantu dia tu. Zizi ni rasa yang dia cukup hutang budi lah dengan pasangan tu. Kalau diorang tak ada masa tu, tak tahulah apa yang akan jadi dekat si Zizi ni. Entah dia mampu teruskan perjalanan ke tidak agaknya. Silap-silap dia parking van di tepi jalan, dia lari cabut lintang bukang. Si Zizi ni berikrar, apa pun jadi lepas ni, rawang bypass tu memang takkan dia lalu malam-malam lagi. Cukuplah dia kena sekali je. Serik betul lah dia. Nasihat si Zizi kat korang ni guys, kalau korang drive malam-malam, biarlah berteman. Itu lebih baik daripada korang drive seorang diri. Dan kalau boleh, elakkanlah lalu jalan yang seram-seram ni seorang-seorang. Kalau hati kau kuat, mungkin lepas. Kalau tak kuat, macam-macam boleh jadi. Ini pesan Zizi guys, bukan aku ya. Dia cakap lagi, nak cakap hati dia kuat sangat tu tak ada lah. Cuma dia yakin pada waktu tu, setiap yang baik ataupun buruk yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pernah lalu rawang bypass ni masa nak pergi ke Kuala Kubu Baru. Memang cantik jalan ni. Tapi masa aku lalu tu pagi. Suasana memang indah lah kan, dengan cahaya matahari yang baru terbit masa tu. Memang aku kagum. Tapi aku tak terfikir langsung pula suasananya jadi seram bila waktu malam. Rupa-rupanya ada cerita juga pasal kat jalan rawang bypass ni. Aku tak pernah tahu guys. Apa pun pesan aku, kat mana pun yang korang pergi ataupun lalu, just hati-hati je lah. Benda-benda ni kat mana-mana pun ada. Cuma kita tak tahu je nasib kita jumpa ke tidak. Kalau nasib tak baik, memang jodohnya lah berjumpa dengan benda-benda macam ni. Apa pun, just doa, mintalah pada Allah sebelum korang start perjalanan tu. Supaya urusan perjalanan korang menuju ke destinasi yang korang nak pergi tu sentiasa dipermudahkan, InsyaAllah. Okay guys, habis dah cerita pasal Zizi ni. Seperti yang aku janjikan tadi, aku nak bagi hadiah mark ni kat korang. Okay, mark ni dekat korang. So siapa yang jawab soalan aku dengan cepat dan tepat, aku akan postkan mark ni dekat dia. Tapi buat masa ni aku akan post dekat dalam sekitar Malaysia dan Singapura saja. Yang dekat luar negara aku, selain pada Singapura dan Malaysia, aku tak dapat nak post dulu. Aku minta maaf awal-awal. Okay, soalannya,
ada berapa orang yang duduk dalam kereta yang bantu si Zizi tadi tu? Ada berapa orang? Dan kereta tu ada berapa orang yang dalam kereta tu? 1, 2, 3. 3. Ada 3. 1, 2, 3. Mudah je soalan tu. Siapa yang jawab betul tu, nanti korang PM alamat korang kat Telegram aku Yang mana tak dapat tu, janganlah kecewa sangat. Relax, tenang je. Lain kali aku buat quiz lagi macam ni. Lain kali aku buat lagi, insyaAllah. Tapi kalau korang nak juga mark ni, korang boleh je beli kat kedai Shopee aku. Aku dah letakkan pun link kedai Shopee aku tu kat ruangan description ni. Kalau susah-susah kau tulis je kat dalam Shopee tu, Malam Mistik Mark. Nanti keluar lah mark ni. Kau tulis je, kau search je. Ataupun kau search nama kedai aku, Anas Rahmat Official ke. Tapi kau tulis Malam Mistik, mesti keluar. Okay? Aku nak beritahu ni, kalau korang nakkan voucher RM RM10 daripada aku nak bagi voucher RM10 kat korang. Korang kena join membership channel aku. Lepas korang join tu, aku bukan bagi voucher RM10 je. Aku bagi sekali 10% diskaun untuk mana-mana item merchandise aku yang terjual kat Shopee tu. So, kalau korang nakkan voucher RM10 yang korang boleh claim dekat kedai Shopee aku dan 10% diskaun, korang boleh je join membership channel aku ni. Membership aku ni tak mahal pun, RM5 je sebulan. Terima kasih aku ucapkan kat korang yang selalu support aku. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak guys. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekanlah button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni di masa yang akan datang. Okay, yang nak berkongsi kisah mistik kat aku, tak kisahlah cerita korang tu seram ke, seram-seram sejuk ke, seram kelakar, seram sedih, seram romantik atau apa jenis seram sekalipun, jangan segan-segan guys. Korang boleh share melalui akaun sosial media aku yang dapat aku tulis kat description aku ni guys. Follow Instagram aku sebab aku selalu update kat Instagram aku pasal apa-apa info pasal channel Malam Mistik ni, channel Anas Rahmat ni. Follow juga TikTok aku. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.